warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Syuheda binti Yaakob daripada Politeknik Sandakan Sabah pada hari ini akan membentangkan tentang kajian keberkesanan baja cecair campuran sisa kopi, teh dan kulit pisang kepada tanaman sawi hijau. Apa yang akan dibentangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan pengenalan tentang kajian ini, penyataan masalah, objektif, metodologi kajian dan juga dapatan kajian dan perbincangan serta kesimpulannya. Sebagai pengenalan, kajian ini adalah bagi menilai keberkesanan baja cecair yang dihasilkan daripada campuran sisa hampas kopi, teh dan kulit pisang terhadap penanaman sawi hijau yang dilaksanakan secara hidroponik. Kajian ini menyokong kepada dasar agromakanan negara yang memfokuskan kepada pembangunan sektor agromakanan yang mapan dan berteknologi tinggi dan memacu ekonomi bagi meningkatkan kesejahteraan dengan mengutamakan sekuriti makanan dan nutrisi. Dalam masa yang sama, hasrat kerajaan untuk meningkatkan bahan makanan negara dan mengurangkan import serta penggunaan bahan input pertanian khususnya baja dan racun kimia. Oleh itu, kepentingan projek ini adalah dapat mengurangkan pembuangan sisa hampas kopi, teh dan kulit pisang di mana ia dapat dimanfaatkan bagi menyokong tumbuhan pokok yang ditanam secara hidroponik sekaligus dapat menjimatkan kos input pertanian bagi petani-petani sekali dalam masa yang sama memberikan alternatif kepada mereka untuk menggunakan baja selain baja kimia. Dalam masa yang sama, kita juga mendapat tanaman organik. Terdapat dua penyataan masalah untuk kajian ini. Yang pertama, sisa buangan iaitu hampas kopi, teh dan kulit pisang tidak dimanfaatkan selepas digunakan sebagai makanan dan minuman. Dalam masa yang sama, berlakunya pembaziran dalam bahan sisa kopi, teh dan kulit pisang di mana ia masih boleh dimanfaatkan sebagai bahan lain, contohnya untuk dijadikan baja. Selain itu, baja cecair di pasaran yang digunakan untuk sistem hidroponik iaitu baja kimia A, B memberi kos kepada petani untuk pembeliannya. Objektif kajian ini ialah pertama, menilai keberkesanan baja cecair dari campuran sisa terbuang iaitu hampas kopi, teh dan kulit pisang bagi menyokong pemberian baja untuk sistem hidroponik. Yang kedua, untuk menilai keberkesanan baja cecair campuran kopi, teh dan kulit pisang terhadap pembesaran tanaman sawi hijau Brassica juncea. Baiklah, kita teruskan dengan bahagian metodologi. Baja daripada sisa campuran hampas kopi, teh dan kulit pisang terhasil dengan nisbah 1:1 iaitu 1 bahagian sisa kopi, 1 bahagian sisa teh dan juga 1 bahagian kulit pisang. Bahan-bahan ini digaul dan dikomposkan selama 8 minggu. Setelah 8 minggu, cecair di dalam kompos tersebut akan diasingkan dan terhasillah baja cecair campuran sisa kopi, teh dan kulit pisang. 5 set hidroponik akan disediakan di mana untuk mengkaji keberkesanan baja daripada sisa hampas kopi, teh dan kulit pisang tadi. Set yang pertama akan diletakkan baja AB iaitu baja kawalan ataupun baja kimia. Set kedua akan diletakkan baja cecair campuran kopi, teh dan kulit pisang. Set yang ketiga akan diletakkan baja cecair kopi. Set yang keempat akan diletakkan baja cecair teh dan set yang kelima diletakkan baja cecair dari kulit pisang. Bacaan bagi 4 jenis parameter akan diambil setiap minggu iaitu tinggi pokok, panjang daun, lebar daun dan juga bilangan daun. Data akan dianalisis menggunakan SPSS menggunakan kaedah ruas dahala. Baiklah, sekarang kita masuk ke bahagian dapatan kajian dan perbincangan.
Untuk makluman semua, sebelum bajet ini digunakan terhadap sistem hidroponik tanaman sawi, sampel telah dihantar ke makmal untuk menguji kandungannya. Hasil daripada uji kaji tersebut, laporan seperti yang tertera di slide, bajet ini mengandungi nitrogen, fosforus, kalium, kalsium dan juga magnesium, di mana ia adalah makro dan juga mikronutrien yang umumnya diperlukan oleh tanaman atau pokok untuk pembesaran. Maka dengan itu, adakah dengan kehadiran makro dan mikronutrien ini mampu memberikan pembesaran yang baik kepada tanaman sawi hijau di dalam sistem hidroponik ini? Mari kita lihat dapatan kajian dan perbincangannya. Baiklah, graf yang pertama ialah graf tinggi pokok. Di dalam graf ini dapat kita lihat tinggi pokok yang paling tinggi adalah pada hidroponik set yang menggunakan baja kawalan, iaitu setinggi 8.9 cm pada minggu ke-6, diikuti oleh baja kopi, teh dan kulit pisang setinggi 7.5 cm, di mana terdapat perbezaan secara puratanya 1.4 cm. Di sini dapat disimpulkan bahawa baja dari sisa ampas kopi, teh dan kulit pisang ini mampu memberikan pembesaran dari segi ketinggian kepada pokok sawi dalam sistem hidroponik sehingga minggu ke-6, tetapi tidak dapat menandingi baja kawalan AB iaitu baja kimia. Seterusnya, kita lihat graf yang kedua, iaitu graf panjang daun. Daripada graf panjang daun juga, dapat dilihat panjang daun yang tertinggi ialah pada baja kawalan, iaitu pada kadar 11.4 cm secara purata, diikuti oleh baja kopi, teh dan kulit pisang iaitu 6.8 cm, menjadikan perbezaannya ialah 4.6 cm. Ini adalah satu nilai yang agak berbeza jauh. Namun begitu, dapat dilihat pertumbuhan panjang daun ini berlaku sehingga minggu ke-6. Maka baja daripada sisa ampas kopi, teh dan kulit pisang mampu memberi pertumbuhan panjang daun walaupun tidak setanding dengan baja kimia kawalan. Baiklah, seterusnya bagi graf jumlah daun. Di sini dapat dilihat bilangan daun yang paling banyak adalah daripada hidroponik set yang menggunakan baja daripada sisa kopi, teh dan juga kulit pisang, di mana secara puratanya jumlah daun yang tumbuh ialah sebanyak 6.5 helai. Manakala diikuti oleh baja kawalan dengan puratanya 5.5 helai. Di sini dapat dilihat bahawa dari segi pertumbuhan daun, baja daripada sisa kopi, teh dan kulit pisang mampu memberikan pertumbuhan yang baik berbanding baja kawalan iaitu baja kimia AB. Graf yang keempat menunjukkan graf lebar daun. Di sini, graf lebar daun menunjukkan hidroponik set yang menggunakan baja kawalan mempunyai luas lebar daun yang lebih banyak berbanding dengan baja-baja lain yang digunakan, termasuklah daripada baja kopi, teh dan kulit pisang. Kesimpulannya, ia tetap baja kopi, teh dan kulit pisang mampu memberikan saingan di mana mampu memberikan pertumbuhan kepada lebar daun sehingga minggu ke-6. Bagi keseluruhan dapatan, menunjukkan data adalah signifikan bagi semua parameter yang dinilai. Bajet ini menunjukkan hasil penanaman sawi menggunakan sistem hidroponik dengan 5 jenis baja berbeza. Yang pertama ialah menggunakan baja kawalan AB iaitu baja kimia. Yang kedua, menggunakan baja dari sisa ampas kopi, teh dan kulit pisang. Yang ketiga, baja daripada sisa kopi. Yang keempat, baja cecair dari sisa teh. Dan yang kelima, baja cecair dari sisa kulit pisang. Sepanjang projek dijalankan, terdapat beberapa limitasi, antaranya keadaan persekitaran yang tidak sesuai menyebabkan pokok berpenyakit. Yang kedua, serangan-serangga perosak yang tidak dikenal pasti. Cadangan penambahbaikan. Selepas ini, kajian perbandingan pembesaran tanaman berdaun dan tanaman berbuah dicadangkan untuk dijalankan. Selain itu, memperbagaikan nisbah atau menambah baik nisbah ampas kopi, teh dan kulit pisang agar hasil dapatan kajian lebih baik daripada pertumbuhan menggunakan
baja kawalan atau baja kimia AB. Yang ketiga, mendapatkan laporan analisis kandungan baja bagi jenis baja individu iaitu baja cecair kopi, baja cecair teh dan juga baja cecair kulit pisang agar perbandingan dapat dijalankan dengan lebih tepat. Kesimpulannya di sini, kajian ini menunjukkan baja cecair dari campuran sisa hampas kopi, teh dan kulit pisang mampu memberi kesan pembesaran kepada penanaman sawi hijau secara hidroponik dan sekaligus menghasilkan hidroponik organik. Maka berakhirlah pementanan saya pada hari ini yang bertajuk Kajian Keberkesanan Baja Cecair Campuran Sisa Kopi, Teh dan Kulit Pisang terhadap Tanaman Sawi Hijau Brassica Jonesii. Dengan itu saya mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.